Kalau anda suka menyimpan, anda wajib tahu macam mana nak gunakan calculator ini. So, sebelum ni kalau anda lihat video-video saya semua cakap about tips nak jadi jutawan lah, tips bagaimana nak cecah 1 juta pertama lah, tips bagaimana nak growkan pelaburan anda jadi jutawan dan sebagainya. Okay, it's all about like, you know, like, okay, great. Tips-tips. Saya kongsikan kepada anda tips bagaimana nak jadi jutawan. Dalam video kali ini saya nak kongsikan kepada anda the numbers. Ini especially bagi mereka yang mungkin nak lihat nombor itu. So persoalannya, susah sangat ke nak capai 1 juta ini? Let's do the maths lah. Okay, so I want to show you this one tool yang saya yakin semua perancang kewangan berlesen kat luar sana wajib ada. Kenapa? Sebab kalau mereka tak tahu gunakan kalkulator ini, mereka tak boleh nak pass exam mereka. Good news kepada anda semua, lepas anda lihat video ini, anda semua boleh jadi your own financial planner. How does that sound? Hebat kan? Okay, so tengok video ni sampai habis. Kalau anda lihat, so there's this one calculator, macam depending, kalau anda gunakan Android, anda boleh download, namanya Financial Calculator. Tapi kalau anda guna Apple, okay, iOS, anda boleh download, nama dia Easy Calculators. Alright, logonya about the same. And this, I use this all the time. Saya gunakan calculator ini untuk buat apa-apa decision berkaitan dengan kewangan saya ataupun pelaburan saya. In fact, I love to use this calculator bila saya pergi mana-mana bank. Banker ni suka promote produk-produk mereka, right? So, I use this calculator to see sama ada produk tersebut menguntungkan saya ataupun menguntungkan bank. Alright, jom saya tunjukkan caranya. So first thing first, anda buka saja Easy Calculator. Bila anda buka Easy Calculator, dia akan keluar, this is the page lah. Okay, the landing page. Page awalnya. Alright, so ada banyak pengiraan ataupun jenis-jenis calculator yang anda boleh gunakan. Contohnya ada loan calculator untuk kira untuk rumah, ada auto loan calculator untuk kira loan untuk kereta, okay? Apa lagi, ada compound interest calculator dan macam-macam lagi. But saya nak anda fokus kepada TVM calculator, time value money calculator. So TVM calculator adalah calculator yang saya gunakan untuk mengira berapa yang saya perlu simpan untuk dapatkan nilai yang saya nak pada masa yang saya tetapkan. Okay, so saya bagi satu problem statement lah. Bagaimana saya nak tentukan jumlah simpanan sekarang untuk saya capai 1 juta ringgit dalam masa 30 tahun. Let's say lah, anda baru fresh graduate, umur 25 tahun. Dalam masa 30 tahun lagi, anda berumur 55 tahun, anda nak ada simpanan 1 juta ringgit. At least 1 juta ringgit simpanan. So how much do you need to keep or save? So pergi dekat TVM calculator. Now, what do you want to do? Okay, saya akan kongsikan kepada anda dua teknik. Teknik yang pertama, first thing first, anda lihat dekat sini ada present value ataupun nilai semasa, ada payments, okay, pembayaran, ada future value, nilai pada masa hadapan, ada annual rate, okay, return berapa peratus, ada periods, tempoh, ya, tempoh masa anda melabur duit anda, ada compounding, berapa banyak dia compound, okay, adakah monthly. Kalau let's say anda simpan dekat pelaburan-pelaburan yang ada di Malaysia, contohnya macam ASB tabung haji, so they compound setiap tahun. So anda boleh klik kat butang monthly ini, dia akan bagi anda option. So option ini anda pilih lah annually. Annually maksudnya setiap tahun, okay. And then ada mode, end or beginning. Mode ni basically bila anda simpan lah. Adakah anda simpan pada akhir bulan, let's say setiap 30 atau 31 hari bulan, pada bulan tersebut, ataupun beginning. Beginning adalah pada awal bulan, 1 hari bulan, okay. So normally saya biar ada standard lah, and then decimal 2 lah, sebab ringgit Malaysia ada 2 decimal kan untuk sen. So what do you do? First thing first, kita ada problem statement. So tadi, cara tentukan jumlah simpanan sekarang untuk capai 1 juta. Okay, 1 juta itu future value, masa hadapan. So anda tulis 1 juta.
Okay, 1 juta. Future value. Dan anda nak simpan dekat mana? Let's say lah, saya ambil simpanan yang very I would say conservative. Let's say kita ambil ASB yang bagi return 5% setiap tahun. Sebab apa saya pilih ASB? Sebab returnnya very, I would say, stable, and every year akan dapat return. Duit kita tak kurang, dan memang setiap tahun lebih kurang on average 5%. So annual rate kita isi 5%. Buat je 5. Okay, seperti apa yang saya cakap tadi, anda nak 1 juta ketika anda bersara pada usia 55 tahun. Let's say anda umur 25 tahun. So ada 30 tahun. So dekat period anda tulis 30. Okay, 30 tahun. Compounding annually. So berapa simpanan yang anda perlukan sekarang? Nama pun sekarang. So sekarang adalah present value. So present value adalah nilai yang anda nak cari. So what do you do is, you boleh tekan butang PV ni. So belah sini, color biru ini semuanya butang yang anda boleh tekan. Dan bila anda tekan, dia akan bagi satu nilai. So saya akan tekan butang PV ataupun present value, dia akan terus keluar negatif 231,377.45. Bermaksud kalau anda nak ada 1 juta ringgit dalam masa 30 tahun daripada sekarang, anda perlu simpan ataupun laburkan RM231,377.45 sekarang ini. Letak dekat tempat pelaburan yang bagi 5% pulangan consistently setiap tahun. Selama 30 tahun, anda akan berjaya dapat 1 juta ringgit. Mudah tak mudah? Kan? Mudah kan? Mudah. Tapi praktikal tak? Umur 25 tahun, ada 231,000. Mungkin tak praktikal. Kalau anda golongan have, golongan kayangan, mak ayah kan, lahir-lahir anda makan pakai sudu perak kan, silver spoon, mungkin tak ada masalah. Tapi saya yakin 95% or 99% of you memang 231,000 pada usia 25 tahun tidak ada. So then how? Bagaimana caranya kita nak capai 1 juta yang pertama? So ini step nak tahu. Ni step 1. So step 2 saya nak kongsikan kepada anda. Okay, fine. Ini kalau anda lump sum, letak duit lump sum sekarang. Tapi kita sebagai rakyat marhain, kita ada gaji bulan-bulan. So apa yang kita boleh buat? Kita boleh simpan sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. So kita nak tahu, kalau saya simpan setiap bulan selama 30 tahun, berapakah duit yang saya perlu laburkan supaya saya boleh capai 1 juta saya yang pertama pada usia 55 tahun nanti. So what do you do? Kat sini kan, penjuru kanan atas ada tulis advance. So apa yang saya nak anda buat, anda klik kat advance. Dia akan bagi slightly more detailed calculation yang anda boleh adjust. So apa yang anda boleh adjust? Benda yang sama, ada present value, ada payments, ada future value, ada rate, tetapi dia ada period. Period ni apa? Period ni maksudnya anda boleh pilih period ini based on annually ataupun monthly. Bila anda klik dekat period ini, anda boleh pilih monthly ataupun annually. So dalam bahasa lain, anda boleh pilih, anda boleh buat simpanan itu sama ada setiap tahun sekali ataupun setiap bulan sekali. So saya bagi contoh. Benda yang sama. Anda nak 1 juta. So 1 juta tulis dekat future value, right? Rate pun sama. Kita maintain 5%. Betul? 5% annually. Okay, great. Sekarang ni compounding, kita letak dekat ASB 5% a year. So compounding kena tukar, bukan monthly, tukar kepada annually. So far clear? Kalau anda melabur setiap tahun sekali, maksudnya anda melabur setahun sekali. So period ni anda boleh tukar kepada annually. Betul? Selama 30 tahun. So dia akan jadi macam ni lah. Okay.
So ini kalau setahun sekali. Tapi kalau anda nak melabur ataupun menyimpan sebulan sekali, tempoh dia tak kira 30 dah. Dia akan jadi monthly, sebab anda menyimpan setiap bulan. Dalam setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Kalau 30 tahun ada berapa bulan? 30 kali 12, 360 bulan. Faham tak? Maksudnya apa? Maksudnya anda ada 360 kali anda boleh menyimpan selama 30 tahun. Sebab anda simpan setiap bulan. Sama. Kat sini anda boleh ubah. Sebab itu kelebihan advance anda boleh ubah kat sini. So then next anda kena tentukan adakah anda simpan di awal bulan ataupun di akhir bulan. Sebab itu ada mode kat sini, end dengan beginning, end of month or beginning of month. So let's say lah, biasanya orang menyimpan, kalau student-student saya, mereka tahu mereka kena simpan sebaik saja gaji masuk. Jangan simpan bila anda dah spend semua, akhir bulan baru nak simpan. Confirm tak ada simpanan. So kalau nak simpan, simpan awal bulan. So tukar kepada beginning. Okay, mode ni tukar kepada beginning. Maksudnya anda simpan awal bulan. Okay. So bila anda dah buat benda ini, maksudnya dah lengkap. Sekarang ni anda nak klik butang apa? Bukan butang PV. Sebab PV ni present value, lump sum yang anda simpan sekarang. Tetapi anda tekan butang PMT ataupun payment. Payment ni setiap bulan. So bila anda klik PMT, dia akan bagi tahu kalau anda nak capai 1 juta dalam masa 30 tahun lagi, dalam pelaburan yang memberi pulangan 5% setiap tahun, anda hanya perlu simpan RM1,221 sahaja. Okay? So, nampak lagi logik tak? Kan? Berbanding dengan sebelum ini, anda kena ada lump sum RM231,000. Tapi sebenarnya kalau anda simpan RM1,221 setiap bulan selama 30 tahun, ni tak tambah anda boleh capai 1 juta simpanan pada usia 55 tahun, iaitu ketika anda bersara. Okay? That is how easy it is to achieve your first million. Ini kalau anda boleh simpan 1,200. Tapi bagi mereka yang mungkin gaji anda 5,000 ataupun 10,000 ataupun 15,000, lagi banyak duit simpanan yang anda boleh simpan. Hanya meletakkan duit anda ke dalam pelaburan yang bagi 5% sahaja. So let's say lah anda belajar, contohnya anda belajar pelaburan saham, okay? Yang mana anda boleh dapat return yang lebih tinggi. Let's say return yang anda dapat mungkin, let's say 8%, kan? 8%. So kalau 8%, berapa yang anda kena simpan setiap bulan untuk capai 1 juta dalam masa 30 tahun? So bila saya dah tukar kat sini, saya boleh tekan lagi butang PMT ini. Bila saya tekan lagi sekali, hanya RM700, RM705 sahaja. Anda pandai invest kat tempat yang bagi 8% return, anda dah boleh capai 1 juta dalam masa 30 tahun sahaja. So that's why it is very very important untuk anda jangan stop belajar bagaimana nak melaburkan duit anda. Okay? Belajar melaburkan duit anda supaya anda dapat mempercepatkan masa anda capai matlamat kewangan yang anda hajati. Anda dah tahu pengiraan bagaimana nak capai 1 juta pertama anda? Ikut saja apa yang saya dah kongsikan sebelum ini. Tapi mungkin anda akan tertanya-tanya, apakah tempat pelaburan yang mungkin anda tak memerlukan jumlah simpanan yang besar? Seperti apa yang saya dah kongsikan, caranya mudah, iaitu menaikkan pulangan. So contohnya daripada 5% naikkan kepada 8%, anda boleh kurangkan simpanan bulanan yang anda perlu keluarkan. Terutamanya bagi mereka yang mungkin komitmen terlalu tinggi ataupun gaji tak cukup besar. Nak tahu tempat pelaburan yang boleh memberi pulangan sebanyak 8%? Berita baik kepada anda semua, saya dah buat satu kelas khas mengajar anda bagaimana nak menggunakan pelaburan unit trust untuk menggandakan lagi simpanan anda. Hanya klik link yang ada dalam ruangan description.
Itu saja daripada saya, dan jika anda belum lagi subscribe YouTube channel Dr. Adam Zubir, pastikan anda subscribe supaya setiap kali saya rilis video baru, anda akan dapat notifikasi. Dan jika anda nak belajar lagi tips-tips kewangan yang lain seperti pelaburan ASB, kredit kad, kereta, rumah, emas, saham dan macam-macam lagi, senang sahaja pergi ke YouTube. Type saja nama saya Dr. Adam Zubir, diikuti dengan kata kunci yang anda nak cari. Contohnya macam Sikris, type Sikris dan video saya akan ada. Itu saja daripada saya akan jumpa anda nanti.